Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, saya akan membawakan anda perbincangan mengenai kepentingan insurans dan juga takaful untuk bencana alam seperti mana yang kami berikan di awal siaran tadi. Ya, kebelakangan ini Malaysia, kalau kita dapat lihat bencana alam demi bencana alam telah pun terjadi. Pada bulan 12 kita melihat bagaimana banjir besar berlaku di Lembah Kelang. Selepas itu, selepas Raya Cina, kita tengok banjir besar berlaku di Pantai Timur. Selepas itu tiba-tiba banjir kilat berlaku di Kuala Lumpur. Dan semalam kita lihat menyaksikan bagaimanakah keadaan tanah runtuh yang berlaku di Ampang. Jadi apakah kita sebagai masyarakat ini sedar bahawa kita juga mempunyai satu klausa ataupun perlindungan diri, klaus dalam undang-undang ini untuk kita melindungi harta benda kita ini. Jika berlaku bencana, kita boleh claim insurans ataupun takaful. Bagaimana caranya dan juga apakah kepentingannya untuk kita mendapatkan insurans dan juga takaful bencana alam ini. Jadi untuk mengupas perkara ini dengan lebih lanjut, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Sabri Ramli, iaitu Naib Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia. Baiklah Encik Sabri, seperti di awal perbincangan kita tadi kan, kita dapat lihat bahawa kalau dulu kita kurang sedar bahawa kita perlu perlindungan terhadap harta benda, terutamanya rumah, kereta dan sebagainya, kerana boleh dikatakan kita jarang berlaku bencana alam kecuali hujung tahun. Itu pun berlaku di Pantai Timur. Itu pun banjir besar berlakulah. Yang mana kita dapat kawal dan juga kita dapat kerajaan Malaysia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi masyarakat mungkin kurang kesedaran untuk mengambil takaful dan juga insurans bencana alam pada ketika itu. Tapi sekarang kita lihat bencana alam itu berlaku tanpa diduga. Hampir setiap hari. Ya, Cik Sabri, mungkin pada awalnya pandangan Cik Sabri, bencana alam bagaimana yang dapat kita lihat dan juga apakah kepentingan takaful untuk kita melihat kesan bencana alam itu? Bagi saya, apa yang penting kita melihat bencana alam ini, bila kita melihat bencana alam, kita kena pergi kepada pengurusan risiko. Bila kita bercakap dengan pengurusan risiko ni adalah penting untuk kita memahami dan menilai bagaimana kita nak mengawal dan meringankan beban akibat risiko-risiko yang kita hadapi. Bila kita tengok pada risiko ni bergantung pada dia punya magnitude, kesan kepada kita. Bila oleh itu adalah penting untuk kita faham apa risiko yang menyebabkan kesan dan kesan kepada kehidupan kita sebagai seorang individu, sebagai satu organisasi ataupun kepada masyarakat, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. So bila kita faham jadi bila kita bercakap pasal bencana alam ni boleh berlaku pada magnitude yang kecil. Bencana alam, hujan yang lebat. Betul. Hujan yang lebat akan menyebabkan intensiti air yang tinggi, menyebabkan kadang-kadang kita punya rumah pun kan salur air dekat atap tidak dikenali dengan bagus, dia akan menyebabkan air meresap ke dalam rumah. Hujan yang lebat juga bencana alam. Jadi dia akan menyebabkan rumah kita dimusnahkan oleh air. Di samping itu juga bila kita bercakap pasal ribut taufan, ya, apa yang berlaku di Puchong, apa yang berlaku di Perak, bila ada angin yang kuat akan menyebabkan atap naik, kan, atap tercabut. Itu juga bencana alam. Dan banjir pun, apa yang berlaku di Kuala Lumpur baru-baru ini, banjir hanya berlaku selama 2-3 jam. 2-3 jam? 2-3 jam saja. Itu juga bencana alam. Jadi kita tak boleh tengok bencana alam dari konteks yang memakan masa yang lama. Ia juga konteks yang bencana alam yang terjadi pada masa dan ketika yang dalam tempoh yang kejap lah. Yeah. Dan kadang-kadang ini tidak dapat diduga. Betul. Ia tidak dapat diduga. Jadi apabila kita bercakap mengenai insurans ini sendiri, mungkin ramai kita di antara kita sudah sedar kepentingan insurans untuk peribadi, perlindungan takaful peribadi dan sebagainya. Tetapi perlindungan insurans untuk harta benda ini kita kurang sedikit. Sedang mungkin boleh pisahkan antara perlindungan takaful peribadi dan juga apa perbezaannya dengan perlindungan takaful untuk harta benda ini. Okey. Itu yang kita kena faham. Dia punya pengurusan risiko untuk harta benda, untuk peribadi dan kelangsungan hidup. Bila kita bercakap dengan perlindungan harta benda. Harta benda kita tengok diri kita sendirilah. Macam Rizwan kan. Kita tengok apa yang ada kat kita.
harta benda. Harta benda kita adalah rumah kita, tempat yang kita berlindung, dengan kenderaan yang kita gunakan setiap hari. Kenderaan akan sama ada motosikal ataupun kereta ataupun basikal. Ya. Dan itu adalah penting untuk kita faham apakah risiko yang terjadi kepada harta benda kita. Seperti kenderaan kita. Kenderaan kita, kebanyakan kita bila bercakap pasal kenderaan, apa yang diorang tak penting ialah bagaimana mendapat menggunakan kenderaan mereka di jalan raya dengan untuk mendapatkan cukai jalan, ya, tanpa menitik beratkan risiko terhadap kenderaan mereka. Ya, jadi apa yang dia nak, kalau boleh semurah yang mungkin, dengan tidak menitik beratkan dia punya apa yang akan berlaku, financial loss lah, kehilangan keuangan disebabkan oleh kemusnahan kepada kenderaan mereka lah. Jadi bila kita cakap pasal tu, dia kena faham bila berlaku apa-apa terhadap kenderaan mereka, apa yang mereka perlu. Inilah mereka akan terpaksa mengambil perlindungan yang komprehensif. Perlindungan komprehensif meliputi bencana alam. Okey. Ya? Sekarang kita pergi kepada lebih spesifik. Ya. Kita sambung perbincangan kita mengenai kereta. Okey. Ya. Adakah perlindungan itu kita boleh ambil, kita perlu ambil ketika kita sambung road tax? Itu yang perlu kita tahu. Ya. Ataupun kita boleh ambil di luar daripada insurans yang kita ambil daripada road tax kita tu. Contohnya kalau saya pergi ke pejabat pos untuk renew road tax. Untuk insurans bencana alam, adakah saya perlu add on dalam road tax saya itu, ataupun saya boleh ambil dengan syarikat pengendali takaful yang lain? Okey. Bila kita mengambil road tax ataupun cukai jalan, untuk mengambil road tax atau cukai jalan, dia memerlukan perlindungan insurans atau takaful. Betul. Dari segi perlindungan insurans atau takaful terbagi pada 3. Satu, perlindungan dia ada 3 kategori. Yang kategori yang paling rendah adalah yang paling murah. Itulah perlindungan pihak ketiga. Perlindungan pihak ketiga ini adalah bila kita langgar orang, menyebabkan kehilangan harta benda atau kehilangan nyawa atau kecederaan kepada orang, dia akan bayar. Tetapi dia tak melindungi kereta kita. Ya, itu perlindungan pihak ketiga yang paling murah. Jadi apa yang orang nak, selalunya dia nak yang murah. Dia tak nak yang terpati. Dia nak yang dia kalau boleh setakat dapat menggunakan kenderaan mereka. Apa yang penting sekarang kita untuk memberi kesedaran kepada mereka supaya faham. Bukan hanya perlu terpati cover ataupun perlindungan pihak ketiga, dia perlu mengambil perlindungan untuk kenderaan mereka. Jadi tak adalah kerajaan terpaksa nak menanggung kos-kos yang tinggi untuk membantu mereka. Mereka sepatutnya membantu diri mereka sendiri. Betul. Ya. Oleh itu mereka perlu semasa mereka mengambil takaful, perlindungan takaful, adalah disarankan supaya mereka mengambil comprehensive cover yang ataupun perlindungan komprehensif yang mengandungi perlindungan special perils ataupun yang untuk melindungi mereka daripada bencana alam. Special perils itu apakah term-term di dalam perkara itu? Special perils atau ini adalah perlindungan bencana alam yang meliputi geluncuran tanah, tanah runtuh, pokok jatuh atas kereta mereka, banjir ke atas kereta kenderaan mereka, apa-apa yang kejadian yang disebabkan oleh bencana alam. Seperti ribut juga. Ya, ribut. Itu juga adalah yang dilindungi oleh special perils tersebutlah. Maksudnya kita boleh request selaku pengguna ataupun pemilik kenderaan, kita boleh request dan kita boleh minta ketika kita renew road tax tersebut. Betul. Itu sebab bagi kita sebagai pengendali takaful dan MTA, Malaysia Takaful Association, kita berperanan untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi pengetahuan kepada mereka supaya mereka faham apa itu perlindungan yang perlu diambil untuk mereka menguruskan risiko mereka. Jadi dari situ kita bagi pengetahuan kepada mereka. Mereka memerlukan perlindungan tersebut untuk membantu mereka sekiranya terlibat dalam bencana alam. Jadi
disarankan kepada mereka supaya adakan bertemu pendali-pendali takaful untuk mendapatkan khidmat nasihat. Apabila mereka mendapatkan perlindungan tersebutlah. Jadi bukan setakat beli, mendapatkan khidmat nasihat. Itu adalah tanggungjawab kita di takaful, syarikat-syarikat takaful lah. Ya. Okey. Mungkin kita boleh bezakan antara kos. Kalau kita faham sekarang, contohnya kalau kita bayar insurans untuk peribadi, takaful untuk peribadi dalam 200, ada yang 100. Itu bergantung kepada apakah perlindungan yang kita mahukan. Kalau untuk kenderaan ataupun untuk harta benda ataupun untuk rumah, bagaimanakah term paymentnya? Okey. Selalunya apa yang kita telah pengadaan takaful, kita faham di mana perlunya kita melihat dari sudut affordability ataupun kemampuan. Ya, daripada situ kita faham apa yang mereka perlu. Sebagai contoh, bencana alam ni ada pihak-pihak takaful, pengendali takaful yang dapat memberi perlindungan yang basic untuk bencana alam. Yang dapat untuk melindungi mereka supaya tidak semua sekali untuk dia punya kerosakan kereta, tetapi hanya untuk mencuci kereta mereka selepas ditenggelami air. So itu hanya mengambil harganya hanya dalam 40 hingga 80 ringgit setahun. Ya, itu sungguh murah. Ataupun mereka mendapatkan comprehensive punya cover perlindungan yang lengkap yang dia perlindungannya hanya harganya bukan harganya, dia sumbangan yang diperlukan antara 0.2% hingga 0.5%. Ya, itu bergantung pada pendali takaful. Kalau kita ada 100,000 kereta yang bernilai 100,000, kita cuma membayar RM200 hingga RM500 untuk perlindungan tersebut selama setahun. Untuk kereta yang bernilai RM100,000, kita akan dapat full coverage. Untuk, sebagai contohlah, kereta yang mahal macam yang semua elektronik. Yes, ya. Jika berlaku kereta mereka ditenggelami air, kebarangkalian kereta mereka tidak dapat digunakan, dari total loss, tidak dapat digunakan. Jadi pendali takaful akan membayar harga sebuah kereta tersebut. Sebuah kereta nilainya pada ketika itu. Betul. Okey, maksudnya sangat penting untuk mengambil insurans dan juga takaful untuk melindungi kereta kita. Betul. Jadi masyarakat Malaysia sekarang mempunyai persepsi bahawa insurans bencana alam adalah mahal. Tapi tadi Tuan dah cakap, dia lebih kurang dalam RM80 pun ada sampailah RM200 bergantung kepada nilai kereta. Jadi apakah panduan terbaik dalam memilih pengendali takaful dan juga coverage terhadap harta benda kita? Itu sebab kita di takaful di MTA dengan pengendali takaful menyarankan supaya semua masyarakat berhubung dengan pengendali takaful, berbincang, bukan hanya membeli, cuma berbincang dan untuk apa perlindungan yang diperlukan bagi mereka. Itu adalah penting bagi mereka faham setiap butiran daripada perkhidmatan yang diberikan oleh pengendali takaful. Jadi daripada situ mereka faham apa yang diperlukan, setakat mana mereka mampu untuk membayar bagi perkhidmatan tersebutlah. Okey, mungkin ada sedikit masa yang kita ada ni secara ringkas. Ya. Kalau untuk rumah pula bagaimana? Rumah kita dalam perlindungan rumah, mungkin tak ramai yang tahu. Perlindungan rumah ni kita bila berlakunya banjir, kebanyakan mereka masyarakat tidak faham bahawa perlindungan takaful ataupun perlindungan insurans, kita memberi bukan hanya perlindungan terhadap rumah, bagi macam kita ada perlindungan empunya rumah dan isi rumah. Ya, bila kita memberikan perlindungan tersebut, dia memberi perlindungan bukan hanya pada kerosakan rumah, juga untuk penginapan mereka semasa rumah mereka banjir. Ya, semasa rumah mereka banjir. Jadi tak perlulah mereka duduk di
di pusat-pusat banjir, mereka boleh duduk di tempat penginapan yang setaraf dengan rumah mereka. Dan dia bukan termasuk dalam MRTA atau RTT yang kita beli sewaktu beli rumah, bukan. Dia termasuk dalam perlindungan punya rumah atau isi rumah yang kita berikan. Oh, yang lain. Maksudnya kita kena beli insurans perlindungan rumah yang lain lah. Okey, perlindungan rumah itu. Okey. Itu secara ringkasnya masa yang kita ada. Mungkin selepas ini kita boleh panjangkan lagi perbincangan mengenai takaful dan juga insurans, terutamanya untuk rumah ini. Kereta tadi kita dah faham sedikit, tapi rumah ini kita perlu panjangkanlah sedikit. Mungkin insya-Allah ada masa lagi kita akan jemput lagi Encik Sabri untuk kita panjangkan dan juga cerakinkan lagi insurans mengenai rumah ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Sabri Ramli, iaitu Naib Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia. Insya-Allah dengan perincian yang diberikan, kesedaran itu yang mahu kami berikan kepada anda tentang kepentingan untuk kita memiliki insurans, bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk harta benda kita, untuk rumah, untuk kereta dan sebagainya. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak lagi pengisian akan kami berikan kepada anda.